KPM. Hello, Assalamualaikum. Selamat sejahtera dan selamat petang kepada anda semua yang sedang menyaksikan Sukses SPM 2021 bersama dengan saya hari ini, hos anda Wani Carey dalam Sukses SPM. Okey, hari ini subjek kita akan belajar. Wani nak bagi tahu teruslah subjek yang agak mencabar juga, yang Wani pun pernah ambil subjek ini pada waktu SPM dulu, iaitu subjek Prinsip Perakaunan buku catatan pertama siri 2. Tapi sebelum kita nak teruskan dengan pembelajaran kita hari ini, Wani nak update mengenai dengan kes COVID kita pada hari ini, iaitu sebanyak 8,574 kes. Dan di sini Wani ingin ingatkan kepada anda semua untuk sentiasalah patuh pada SOP yang telah ditetapkan. Bagaimana caranya? Sentiasalah pakai hand sanitizer, pakai pelitup muka dan paling penting jaga penjarakan sosial sekurang-kurangnya 1 meter. Dan ingat ya, jika tiada urusan penting, jangan keluar rumah. Sama-samalah menjadi rakyat yang bertanggungjawab. Okey, baiklah, hari ini kita nak terus pergi kepada profil guru kita, nak tahu siapa yang akan mengajar prinsip perakaunan hari ini. Jadi jom kita saksikan profil guru kita pada hari ini. Berpengalaman selama 20 tahun dalam mengajar prinsip perakaunan. Seperti anda saksikan profil guru kita hari ini, banyak sangat anugerah perkhidmatan cemerlang yang telah dianugerahi kepada guru kita, Cikgu Islina. Assalamualaikum, apa khabar Cikgu? Assalamualaikum Wani, khabar baik, terima kasih. Sama-sama Cikgu, selamat datang ke Studio Sukses. Dan ini kali pertama kita bersua, betul ya, Cikgu? Ya, first time ni Wani. Cikgu, okey, hari ini sebelum saya nak tanya Cikgu lah apa yang ingin difokuskan dalam subjek hari ini, terlebih dahulu Wani ingin menjemput Cikgu ke meja istimewa kita untuk kita membuat sanitasi tangan di sini kerana Wani dah sediakan hand sanitizer untuk Cikgu. Cikgu dah pakai, Wani pun dah pakai. Dan sekadar ingatan, kita akan kekal memakai pelitup muka sepanjang rancangan ini berlangsung, ya Cikgu? Ya, okey, baik. Sekarang ni nak tanya Cikgu lah. Mengapa Cikgu pilih buku catatan pertama? Penting tak sebenarnya nak kuasai ini, Cikgu? Okey, buku catatan pertama adalah modul yang keempat dalam silibus tingkatan 4. Okey, merupakan proses yang kedua dalam kitaran perakaunan. Okey, jadi ini memang sangat penting. Okey, sebab bila di tingkatan 4, murid-murid kena belajar proses perakaunan yang lengkap. Jadi ini adalah proses yang kedua, peringkat yang kedua. Okey, jadi nak teruskan dengan peringkat-peringkat yang lain, pelajar kena expert yang ni dulu. Kiranya inilah asas prinsip perakaunan. Ya, jika antaranya tidak kuasai, tak bolehlah nak buat seterus-terusnya. Ya, tak boleh nak meneruskan. Dengar tu pentingnya tajuk kita hari ini. Jadi sebelum kita nak teruskan, kita nak dengar dulu pandangan calon SPM mengenai subjek prinsip perakaunan. Mari kita. Didik TV KPM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di dalam prinsip perakaunan yang saya pelajari, saya lebih suka kepada tajuk buku catatan pertama. Buku catatan pertama ini adalah perhentian ataupun perekodan pertama dalam sebuah urus niaga. Dengan buku catatan ini membolehkan sebuah urus niaga itu lebih mudah diuruskan dan sistematik. Dengan mempelajarinya juga, saya dapat membezakan akaun-akaun dengan lebih baik dan lebih jelas. Saya harap pelajar perakaunan di luar sana dapat memahaminya dengan baik dan jelas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya suka belajar tajuk buku catatan pertama kerana semua dokumen perniagaan dan urus niaga akan dicetakkan terlebih dahulu di dalam buku catatan pertama ini. Oleh sebab itu, saya dapat merekod semua urus niaga secara lebih sistematik. Harapan saya untuk SPM 2021 agar semua calon berjaya skor A+ dalam subjek prinsip perakaunan dan subjek-subjek yang lain. Topik keempat yang saya pelajari di dalam tingkatan 4 ialah buku catatan pertama. Di dalam topik ini, saya telah pelajari tentang buku tunai runcit dan jurnal, iaitu terbahagi kepada dua, jurnal am dan jurnal khas. Saya sangat suka akan tajuk ini kerana ia dapat dipraktikkan dalam urus niaga di dalam kehidupan seharian. Oleh sebab itu, semua rakan perlulah memahami kegunaan disiplin ini di masa hadapan. Seterusnya, semua rakan perlulah memahami konsep dan teori topik ini dengan sebaik-baiknya. Didik TV KPM.
Itu dia, kita dah dengarkan pandangan calon SPM mengenai prinsip perakaunan. Cikgu, dalam ni buku catatan pertama kita akan menggunakan jurnal, betul ya? Pandai Wani, betul. Jurnal. Antaranya ialah jurnal lah. Antara dokumen pertama yang perlu dibuka oleh murid-murid kita. Ya, buku catatan pertama. Ya, okey. Jadi sebelum kita teruskan dengan mengetahui teknik dan tips yang akan diberikan oleh guru kita hari ini, kita nak berehat seketika dulu dan jangan ke mana-mana, kembali selepas ini dalam Sukses SPM 2021. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Bertemu kembali dalam Sukses SPM 2021 bersama dengan saya Wani Kerry dalam subjek kita hari ini, Prinsip Perakaunan, buku catatan pertama siri 2 bersama dengan guru kita hari ini, Cikgu Selina binti Bakar selaku Pegawai Perkhidmatan Pendidikan. Baik Cikgu, Cikgu mesti dah tahu, dah biasa datang ke Didik TV kan Cikgu. Semua kita punya program ni mesti akan ada murid yang akan bersama dengan kita sepanjang program kita berlangsung. Jadi kita nak bawakan 6 murid bersama-sama dengan kita dari Sekolah Menengah Kebangsaan Putra Perdana Puchong Selangor. Dipersilakan semuanya. Assalamualaikum, selamat sejahtera. Apa khabar adik-adik? Semua sihat? Sihat. Waalaikumsalam. Tu muka tu senyum sikit. Belajar petang-petang ni, Kak Wani faham perasaan anda. Okey. Jadi di sini Kak Wani diberitahu ada 2 sekolah yang berbeza. Betul ya, Cikgu? Ya, betul. Okey, jadi mungkin anda boleh perkenalkan nama, sekolah anda dan juga cita-cita memandangkan hari ini subjek akaun. Mana tahu ada yang nak jadi accountant ke? Jadi jom kita nak mulakan dengan Amirul. Silakan. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Nama saya Amir Idwan bin Azman dari SMK Putra Perdana. Cita-cita saya untuk menjadi seorang akaunten. Tu dia baru cakap tadi. Okey, ni accountant pada masa akan datang. Okey, baik Amirul. Seterusnya kita ada Syazwan. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Nama saya Muhammad Syazwan bin Muhammad Zabawi. Saya dari SMK Putra Perdana. Cita-cita saya ingin menjadi akaunten. Accountant juga. Okey, baik Syazwan. Seterusnya kita nak tanya Hafiz. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Nama saya Hafiz Izwan bin Muhammad Ali. Saya daripada SMK Putra Perdana. Saya menjadi accountant juga. Ni semua nak jadi accountant ni sebab kita belajar accountant ke macam mana ni? Okey, tak apa, nanti kita tanya mereka ya Cikgu. Seterusnya kita nak sambung dengan Azim. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Abdul Azim bin Azmi daripada Sekolah Agama Menengah Bandar Baru Salak Tinggi Sepang Selangor. Cita-cita saya nak jadi seorang guru. Seorang guru. Baik, lain sikit daripada rakan-rakan yang lain. Kita nak sambung dengan Faris. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Faris Danish bin Fatli dari Sekolah Agama Menengah Bandar Baru Salak Tinggi. Cita-cita saya untuk menjadi seorang pakar IT. Pakar IT, pakar ekonomi. Itu dia, pakar IT, bukan pakar ekonomi. Okey, baik Faris, terima kasih. Dan akhir sekali kita ada Amar. Silakan Amar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Ammar Hakim bin Ambiah dari Sekolah SAM Bandar Baru Salak Tinggi. Cita-cita saya pula nak jadi cikgu NMAT. Wow, cikgu at Maths. Okey, baik. Kita dah berkenalan dengan ke-6 murid dari Sekolah Menengah Kebangsaan Putra Perdana Puchong Selangor dan Sekolah Agama Menengah Bandar Baru Salak Tinggi Sepang Selangor. Jadi, kalau anda semua sudah bersedia, boleh tak Kak Wani nak minta anda tunjukkan thumbs up di depan kamera macam ni dengan senyuman yang paling panjang hari ini. Macam ni. Okey. Alah, comel-comel semua cikgu. Okey, jadi kalau anda sudah bersedia, cikgu dah bersedia ya? Okey Wani. Okey, jom kita mulakan dengan belajar prinsip perakaunan hari ini. Dipersilakan cikgu. Okey, terima kasih Wani. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera kepada semua anak-anak murid cikgu yang sedang berada di rumah dan juga anak-anak murid cikgu yang bersama-sama dengan cikgu dekat studio hari ini. So pada hari ini kita akan belajar modul 4.0, buku catatan pertama siri kedua. Okey, ini bermakna dalam slide yang lepas, cikgu dah ajar siri 1. So, hari ini adalah sambungannya. Tetapi sebelum kita sambung, kita revise kembali, kita ulang kembali apa yang telah dipelajari, nota-nota penting dalam kelas yang lepas. Okey, apakah itu buku catatan pertama? Ataupun kita panggil sebagai BCP lah ringkasnya. Okey, buku catatan asal yang merekodkan semua urus niaga perniagaan. Okey. Okey, ada 3 jenis buku catatan pertama. Yang pertama ialah jurnal yang terbahagi kepada 2, iaitu jurnal am dan jurnal khas.
Yang kedua ialah buku tunai. Dan yang ketiga ialah buku tunai runcit. Okey, sekarang kita nak tengok dulu apakah itu jurnal am. Okey, dekat sini cikgu ada 3 soalan. Jadi cikgu nak tanyalah dekat anak murid cikgu. Awal nak tanya ni, anak tanya dulu sebab ni ulang kaji dulu. Okey, apakah tujuan penyediaan jurnal am? Apakah urus niaga yang direkodkan dalam jurnal am? Dan nyatakan dokumen berkaitan. Jadi cikgu nak tanya anak murid cikgu yang sama-sama dengan cikgu kat studio hari ini, siapa nak jawab ketiga-tiga soalan ini? Seorang jawab 3. Jawab 3. Syazwan. Okey, Syazwan angkat tangan. Okey, cuba Syazwan. Okey, jadi soalan yang pertama iaitu apakah tujuan penyediaan jurnal am. Jadi tujuan penyediaan jurnal am ni ialah untuk merekod semua urus niaga yang tidak boleh direkodkan dalam buku catatan pertama yang lain. Okey. Dan soalan kedua iaitu apakah urus niaga yang direkodkan dalam jurnal am. Antara urus niaga yang perlu direkod ialah yang pertama iaitu catatan pembukaan. Okey. Yang kedua, pembelian dan jualan aset bukan semasa secara kredit. Dan yang ketiga, ambilan barang niaga dan aset bukan semasa oleh pemilik. Yang keempat, modal tambahan selain tunai dan bank. Dan yang terakhir sekali iaitu catatan penutupan. Dan soalan terakhir iaitu nyatakan dokumen yang berkaitan. Dokumen yang berkaitan mengenai urus niaga yang saya sebutkan tadi iaitu dokumen memo, kecuali belian aset bukan semasa secara kredit menggunakan dokumen invoice asal dan jualan aset bukan semasa secara kredit menggunakan invoice salinan. Terima kasih. Wow, baguslah Syazwan. Sangat lengkap ya jawapan Syazwan. Okey, sekarang kita nak tengok betul tak Syazwan jawab ketiga-tiga soalan cikgu ni tadi. Okey, yang pertama, apakah tujuan kita sediakan jurnal am? Syazwan kata untuk merekod semua urus niaga yang tidak boleh direkodkan dalam buku catatan pertama yang lain. So tadi kita ada 3 jenis buku catatan kan? Betul. So urus niaga yang tak boleh masuk dalam jurnal khas, tak boleh rekod dalam buku tunai, tak boleh rekod dalam buku tunai runcit, maka kita akan rekodkan dia di dalam jurnal am. So apakah urus niaga tersebut? Syazwan dah sebut dah ni tadi semua. Yang pertama dia kata catatan pembukaan. Yang kedua, belian dan jualan aset bukan semasa secara kredit. Yang ketiga, ambilan barang niaga dan aset bukan semasa oleh pemilik. Yang keempat, modal tambahan selain tunai dan bank. Dan yang kelima, catatan penutupan. Dan dokumen yang berkaitan, Syazwan kata semua memo kecuali untuk belian aset bukan semasa secara kredit, invoice asal, dan jualan aset bukan semasa secara kredit, invoice salinan. So perfect jawapan Syazwan. Okey, tahan Syazwan. Okey, now kita pergi kepada yang seterusnya. Okey, jurnal khas pula. Okey, jurnal khas masih lagi dalam kategori BCP yang pertama, iaitu jurnal. Okey, terbahagi kepada 6. Kita ada yang pertama, jurnal belian. Yang kedua, jurnal pulangan belian. Ketiga, jurnal jualan. Keempat, jurnal pulangan jualan. Kelima, jurnal penerimaan tunai. Dan keenam, jurnal pembayaran tunai. So, setiap satu ni fungsi dia tak sama. Tujuan penyediaan dia ada berbeza lah. Okey, now kita nak tengok. Okey, apakah tujuan ataupun fungsi kita sediakan setiap jurnal khas ini? Okey, untuk jurnal belian, okey, dalam soalan, kalau kita tengok dalam soalan, kita nampak dalam soalan tu ada invoice asal. So, bila invoice asal, kita tahu, kita tengok, kita beli barang niaga secara kredit. Okey, kalau kita nampak invoice asal dalam soalan, so kita tahu urus niaga tu adalah belian barang niaga secara kredit dan juga nota debit asal. Kalau nota debit asal, urus niaga yang terlibat ialah charge tambahan oleh pembekal secara kredit kepada kita. So kalau kita nampak dua dokumen ni yang merujuk kepada dua urus niaga ni tadi, maka kita kena rekodkan dia ke dalam jurnal belian. Okey, manakala jurnal pulangan belian, kalau dalam soalan kita nampak ada nota kredit asal. Okey, itu menunjukkan bahawa urus niaga yang berlaku ialah kita buat pulangan barang niaga kepada pembekal. Kalau kita nampak dokumen ini dan ini urus niaganya, maka kita akan rekodkan ke dalam jurnal pulangan belian. Okey, next. Kita tengok pula jurnal jualan. Okey, jurnal jualan untuk apa? Untuk kita rekodkan jualan barang niaga secara kredit. Okey, kita jual barang niaga kepada pelanggan secara kredit, maka kita akan rekodkan ke dalam jurnal jualan. Dan jika ada charge tambahan yang kita kenakan kepada pelanggan secara kredit, juga kita akan rekodkan ke dalam jurnal jualan. So, apa dokumen terlibat? Kalau tadi invoice asal dan nota debit asal kan? So, untuk yang ini invoice salinan dan nota debit salinan. Okey. Jurnal pulangan jualan untuk rekod apa?
untuk merekod pulangan barang niaga daripada pelanggan kepada kita. Kenapa pelanggan buat pulangan? Okey, mungkin barang niaga tersebut pecah ke, patah ke, rosak. Okey, so dia pulang. So bila itu berlaku, maka kita akan keluarkan nota kredit salinan. So bila pelajar nampak dokumen nota kredit salinan, maka kat mana nak rekod? Rekod dalam jurnal pulangan jualan. Okey. Yang terakhir, yang ketiga ni untuk jurnal khas, kita ada jurnal penerimaan tunai dan jurnal pembayaran tunai. Okey, apa fungsi dia? Untuk merekod semua penerimaan tunai dan cek. So kalau kita ada terima apa-apa duit dalam bentuk tunai ataupun cek, kita akan rekod dalam jurnal penerimaan tunai. Kalau kita buat bayaran pula, bayaran secara tunai ataupun cek, kita akan rekodkan ke dalam jurnal pembayaran tunai. So apakah dokumen? Kalau kita tengok dalam soalan, kalau nampak dokumen ni semua, so kita kena tengoklah kita terima ke kita bayar. Okey, kalau kita terima, kita rekod dalam jurnal penerimaan tunai. Kalau kita bayar, kita rekod dalam jurnal pembayaran tunai. Okey, clear tak dekat situ? Clear kan Wani? Betul, cikgu. Okey, sekarang kita pergi kepada seterusnya. Okey, sekarang kita dah beralih kepada buku catatan pertama yang kedua, iaitu buku tunai. So, cikgu ada soalan lagi dekat sini. Apakah tujuan penyediaan buku tunai? Dan nyatakan dokumen berkaitan. Okay, cikgu nak tanya anak murid cikgu ni, siapa nak jawab soalan yang kedua ni? Buku tunai. Siapa nak cuba? Okey. Silakan. Amar ya? Amar Hakim. Okey, Amar Hakim. Okey, soalan pertama tu, apakah tujuan penyediaan buku tunai? Tujuan penyediaan buku tunai adalah untuk merekod penerimaan dan pembayaran tunai atau cek dalam semua urus niaga perniagaan. Dokumen berkaitan pula, macam cikgu cakap tadi, slip daftar tunai, slip bank, slip transaksi, perbankan elektronik, bil bayaran, memo, bil tunai, keratan cek, resit, voucher pembayaran dan juga voucher tunai runcit. Okey, terima kasih. Okey, thank you. Terima kasih Amar. Thank you Amar. Okey, sekarang Amar cakap apa? Apakah tujuan penyediaan buku tunai? Amar kata untuk merekod penerimaan dan pembayaran tunai atau cek dalam semua urus niaga perniagaan. Dan apakah dokumen terlibat? Amar kata sama macam cikgu sebut tadi, dia kata. Iaitu yang dalam senarai inilah tadi. So nampak tak murid-murid? Fungsi buku tunai dengan fungsi jurnal penerimaan tunai dan jurnal pembayaran tunai sama. Sama kan? Tadi kita kata apa? Jurnal penerimaan tunai nak rekod apa-apa duit yang kita terima. Jurnal pembayaran tunai untuk rekod apa-apa yang kita bayar. So sama juga dengan buku tunai. Sebab tu cikgu cakap, kalau dalam soalan kamu, kalau dia dah minta jurnal penerimaan tunai dan jurnal pembayaran tunai, maka buku tunai dia tak minta dah. Tak diminta dah buku tunai. Tapi kalau soalan minta buku tunai, maka kamu kena sediakan buku tunai, jurnal penerimaan tunai dan jurnal pembayaran tunai tak perlu. Salah satu saja. Okey? Okey, bagus ya Amar. Kita pergi kepada yang seterusnya. Ini adalah buku catatan pertama yang ketiga, iaitu buku tunai runcit. So sekarang cikgu nak tanya, apakah tujuan penyediaan buku tunai runcit? Okey, dan nyatakan dokumen yang berkaitan. Okey, siapa nak jawab yang ni? Siapa nak jawab? Okey, Amirul. Amirul nak jawab. Okey, Amirul. Okay, cikgu. Tujuan buku tunai runcit ialah satu buku untuk kita rekodkan pembelanjaan dengan jumlah yang kecil. Dokumen yang berkaitan ialah bil tunai, voucher tunai runcit dan slip daftar tunai. Terima kasih. Okey. Terima kasih Amirul. Terima kasih Amirul. Amirul cakap apa? Apakah tujuan penyediaan buku tunai runcit? Amirul kata untuk merekod pembayaran amount kecil yang kerap berlaku dalam perniagaan. Okey, maksudnya belanja-belanja kecil yang biasanya jumlah dia di bawah 100 lah. Okey, di mana penggunaan cek adalah tidak sesuai, maka kita kena gunakan buku tunai runcit. Dan apakah dokumen yang berkaitan dengan urus niaga untuk buku tunai runcit ini? Yang pertama kita ada bil tunai, yang kedua kita ada slip daftar tunai dan yang ketiga kita ada voucher tunai runcit. So kalau nampak tiga dokumen ni kita tengok jumlah tu. Kalau jumlah dia kecil kita akan rekodkan ke dalam buku tunai runcit. Okey. Okey, so kita dah selesai dah ulang kaji yang siri 1 hari tu. Sekarang kita masuk apa yang cikgu nak ajar pada hari ini ialah, okey, jom kita belajar lagi. Okey, yang pertama cikgu nak tunjuk macam mana cara nak menutup jurnal khas. Yang kedua, bagaimanakah cara untuk mengimbangkan buku tunai dan menyatakan kedudukan baki tunai serta baki bank.
Dan yang ketiga, kita nak jumlahkan laju analisis, mengimbangkan buku tunai runcit dan merekodkan recoupment. So yang hari ini kita nak selesaikan semua kita punya buku catatan pertama. Okey, sekarang kita tengok. Okey, ini adalah contoh jawapan yang akan diberikan oleh pelajar. Okey, dalam exam mereka lah, ini jawapan yang sangat komplit lah maksudnya, tetapi belum diselesaikan lagi. So kita nak minta pelajar-pelajar cikgu ni tolong selesaikan. Okey, ini adalah apa? Ini adalah journal am. Okey, journal am ini nampak macam dah siap kan? Tapi sebenarnya ada lagi yang belum siap. Ada lagi perkara yang perlu direkodkan. Jadi cikgu nak minta, siapa nak cuba jawab? Macam Siapa mana lagi boleh cara cuba? Okey, macam mana cara kita nak selesaikan journal am kita ni? Faris nak cuba, silakan Faris. Okey, Faris nak cuba. Cikgu, Ya. pada satu hari bulan tu, kita kena jumlahkan pada kedua-dua ruangan debit dan kredit tersebut. Kalau kita lihat pada ruangan debit tu, dia ada lebih daripada satu catatan akaun. So, kita kena jumlahkan nilai-nilai yang ada kat situ untuk dapatkan nilai dia. Sebagai contoh, kalau dekat dalam jurnal tu, ada 32,000, kita tambahkan dengan 5,000, tambahkan dengan 12,000. So nanti kita akan dapat 49,000 dan kita boleh letak jawapan yang kita dapat tadi di bawah bahagian debit tersebut. So untuk bahagian kredit pula, kita just turunkan saja nilai 49,000 tu sebab dia punya nilainya sama, balance. So manakala pada 7 hari bulan pula, kita tak payah tak payah kira jumlahnya sebab kedua-dua bahagian kredit dan debit tu nilai dia tidak mempunyai lebih daripada satu catatan akaun. Terima kasih. Okey, terima kasih Faris. Okey Faris, apa yang Faris cuba nak sampaikan kat sini ialah, okey, kalau kita tengok channel am ni, kita ada dua urus niaga iaitu pada Julai 1 dan pada Julai 7. Okey, 1 hari bulan Julai dan 7 Julai lah. Okey, untuk 1 Julai tu ini sebenarnya adalah catatan pembukaan sebenarnya. Okey, so kita tengok dekat bahagian debit ada 3 akaun dicatatkan. Kita ada akaun bank, kita ada akaun tunai dan kita ada akaun lengkapan. Ada 3 akaun dekat situ. Manakala dekat sebelah kredit ada satu saja. So bila pelajar nampak dalam jawapan pelajar, kalau ada mana-mana belah sama ada debit ataupun kredit yang catatannya melebihi satu akaun. Contoh macam Julai 1 ni lah. Jadi kita kena jumlahkan dia. So sekarang kita tengok kalau dekat Julai 1 bahagian debit kita ada 3 akaun di sini, 32,000 untuk bank, 5,000 untuk tunai dan 12,000 untuk lengkapan. So yang 3 ni kita kena jumlahkan dia. Okey, dan bila kita tambah dia. Kena tambah. So bila tekan kalkulator tu kita akan dapat jawapan apa? 49,000. So kita tulis nanti dekat bawah tu 49,000, nanti cikgu tunjuk. Dan dekat sebelah kredit sebab ada satu saja, so kita just turunkan je lah angka tu. 49,000. Bawa ke bawah, turunkan ke bawah. Okey. Untuk 7 hari bulan pula, okey, kalau kita tengok dekat sini, dekat debit hanya ada satu catatan akaun, dekat kredit hanya ada satu catatan akaun. Jadi ianya tak perlu dijumlahkan. Tinggalkan je macam tu, dah betul dah tu. Okey, cuma yang lebih daripada satu je kita akan jumlahkan, kita akan tambahkan dapat jumlah dan letakkan di bawah. So macam inilah nanti jawapan dia. Ya. Okey, kita akan letakkan jumlah tu 49,000 tu di kedua-dua belah debit dan kredit. So untuk Julai 7 tak perlu, dah selesai. Okey, sekarang kita pergi kepada yang seterusnya iaitu jurnal belian. Okey, untuk jurnal belian ni kalau kita tengok macam dah komplit tapi sebenarnya masih ada lagi yang perlu diselesaikan. Okey, jurnal belian ni untuk apa tadi? Untuk kita rekod belian barang niaga secara kredit daripada pembekal. Okey, so sekarang kita beli daripada siapa? Kita beli daripada 3 orang pembekal ni lah. Pemborong FIFA, pembekal Lisa dan Mary Trading. Okey, sekarang cikgu nak tanya, siapa nak tolong cikgu selesaikan macam mana cara nak tutup jurnal belian ni? Siapa nak tolong tutup jurnal belian? Hafiz. Okey, Hafiz. Boleh cuba Hafiz? Hafiz excited betul hari ni Hafiz. Okey, mula-mula sekali kita kena letak tarikh dia. Tarikh 21 Julai. Sebabkan Julai tu last dari bulan. Lepas tu sebelah dia dekat bahagian putih kita letak akaun belian. Sebabkan kita buat jurnal belian. Dan yang terakhir sekali nak cari jumlah dia, kita kena totalkan semua yang kat atas. Tambah 3 dapat jawapan dia 7,757. Okey, itu jawapan yang diberikan Hafiz. Hafiz ulang sekali lagi berapa jawapan akhirnya? 7,757.
7757 betul? Okey. Okey, cikgu, itu jawapan Hafiz. Tapi sebelum kita nak bagi cikgu reveal the answer, apa kata kita berehat seketika dan kita bagi mereka buat sekali lagi. Betul ke itu jawapannya? Okay. Jadi anda di rumah jangan ke mana-mana, kembali selepas ini dalam Sukses SPM 2021. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Bertemu kembali dalam Sukses SPM 2021 bersama dengan saya, Wani Kerry, dalam subjek Prinsip Perakaunan Buku Catatan Pertama, Siri 2 bersama dengan guru kita Cikgu Islinah binti Bakar dan 6 murid dari 2 sekolah yang berbeza bersama-sama dengan kita hari ini. Jadi subjek hari ini kita nak belajar buku catatan pertama dan kita telah sama-sama buat soalan untuk jurnal dan sekarang ni kita nak sambung dengan jawapan jurnal belian yang diberikan oleh Hafiz sebentar tadi. Dipersilakan cikgu. Okey, terima kasih Wani. Okey, sekarang kita nak tengok betul ke tidak jawapan Hafiz tadi. Dia kata apa jawapan dia tadi? 7757. Jom kita semak. Betul. Betul. 7757. So macam mana cara kita nak tutup jurnal-jurnal khas ini? Okey, contohnya seperti jurnal belian ini. Okay, yang pertama, kita kena masukkan dulu tarikh hari terakhir dalam bulan tersebut. So sekarang kita sedang buat bulan Julai kan? So dalam bulan Julai, tarikh terakhir ialah 31. Jadi kita kena tulis 31. Kalau bulan Jun 30, kita tulis 30. Kalau Februari 28, kita kena tulis 28. Kalau tahun lompat 29, tulis 29. Okey, so kita kena, sebab kalau silap dekat situ, nanti jawapan yang lain tak akan dapat markah. Okey. So sekarang 31 hari bulan. Okey, kemudian kita tengok dekat situ butir dia ialah akaun belian. Kenapa akaun belian? Sebab kita nak tutup jurnal belian. So kita tulis akaun belian sebab nanti kemudian kalau kita nak hantar ke ledger, kita akan hantarkan jawapan 7757 ni ke dalam akaun belian. Akaun belian. Okey. Dan jumlahnya kita jumlahkanlah ketiga-tiganya dan Hafiz dah bagi jawapan tadi iaitu 7757. Okey, kita tengok yang seterusnya. Okey, jurnal jualan. So untuk jurnal jualan, prosesnya sama sahaja macam jurnal belian tadi. Di mana kita kena letakkan tarikh terakhir dalam bulan Julai iaitu 31. Butir dia apa? So ini jurnal jualan kan? So kita kena tutup dengan akaun jualan. Dan kita akan jumlahkan kedua-dua jumlah ni tadi. So kita tengok jawapannya. Macam tu cara nak tulis dia. Okey, 31 hari bulan, akaun jualan dan jumlahkan dia. Okey, next kita pergi kepada jurnal pulangan belian. Okey, jurnal pulangan belian untuk apa? Untuk kita rekodkan apa-apa belian barang niaga kita yang rosak ke, yang pecah ke, kita pulangkan semula kepada pembekal. So kita kena rekod dekat sinilah, dekat jurnal pulangan belian. So cara yang sama, kita akan letakkan hari terakhir dalam bulan Julai iaitu 31. Butir dia ialah apa? Akaun pulangan belian. Okey, dan kita akan jumlahkan jumlah 280, kita akan tambah dengan 184. So apakah jawapannya? Macam tu cara dia. Okey, 464. Okey, dan yang seterusnya untuk jurnal pelanggan jualan. Okey, dekat sini ada satu saja. Okey, Cafe Fazil ni siapa? Ini adalah pelanggan kita. Kita dah jual barang niaga kepada dia. Mungkin ada barang yang rosak. Jadi Cafe Fazil pulangkan semula kepada kita. So kita kena rekodkan di mana? Dalam jurnal pulangan jualan. So macam mana cara nak tutup? Sama juga. Letakkan hari terakhir dalam bulan Julai iaitu 31. Butirnya ialah akaun pulangan jualan. Dan jumlahkanlah. Cuma ada satu saja kan, 127. So kita tulis 127. Macam ni. Okey, so selesai dah lah kita punya jurnal belian, jurnal pulangan belian, jurnal jualan dan jurnal pulangan jualan. Okey, sekarang kita nak beralih pula kepada buku tunai. Okey, yang ini tadi kan kita tengok kan apakah dokumen yang berkaitan dengan penerimaan tunai dan pembayaran tunai. Ada banyak dalam senarai tadi kan? Kita dah tengok tadi. Okey, sekarang nampak tak banyak urus niaga yang melibatkan tunai dan cek. So kalau tunai kita akan rekodkan ke dalam kolom tunai lah. Kalau dia kata cek kita akan rekodkan ke dalam kolom bank. Okey, ini sebelah debit. Okey, sebelah kiri kita panggil debit. Kanan ke kiri? Debit lah. Debit ni. Okey, dan ini kredit. Okey, di sebelah debit ni kita akan rekodkan duit yang kita terima ataupun duit masuk. Betul. Okey, manakala di sebelah kredit kita akan rekodkan apa? Kita akan rekodkan apa yang kita bayar ataupun duit keluar. Okey. Okay, sekarang cikgu nak tunjuk step by step macam mana cara nak tutup buku tunai. Okey, sekarang yang ni dia agak complicated sedikit. So, cikgu minta murid-murid tolong perhatikan betul-betul macam mana cara nak tutup buku tunai. Okey, so step yang pertama. Okey, nampak tak warna biru tu? Okey, kita kena tinggalkan sebaris kosong. Okey, di bawah butir yang paling akhir.
So butir yang paling akhir dalam buku tunai kita ialah gaji. Kan kita nampak 28 hari bulan tu gaji tu dia adalah butir yang terakhir. So kita kena tinggalkan satu baris kosong di bawah gaji tu tadi. Okey. Kemudian step yang kedua. Okey, kita ada angka dekat situ yang diwarnakan 5,853. Okey, mana cikgu dapat angka tu? Okey, macam ni. Kita tengok tunai dahulu. Kita nak selesaikan kolom tunai dahulu. Okey. So kalau kita tengok tunai di sebelah debit, kita ada 5,000 dengan 853. So bila kita jumlahkan dia, kita tambahkan dia, kita akan dapat jawapan 5,853. Manakala di sebelah kredit, kita tengok kolom tunai, kita hanya ada satu item sahaja iaitu belian yang berjumlah 560. Jadi kalau kita jumlahkan tunai di sebelah kredit, jumlahnya ialah 560 lah. Okey, sekarang kita tengok antara tunai debit dengan tunai kredit. Yang mana angka dia lebih besar? Debit. Debit lah, iaitu 5,853. Jadi kita kena letakkan angka yang lebih besar di bawah tu, di kedua-dua jumlah tunai di bahagian bawah tu. Okey, kita nak totalkan nanti, so kita letakkan angka yang besar di bahagian jumlah di bawah tu. Okey. Kemudian seterusnya, okey, maksudnya dekat sebelah debit kita akan letakkan 5,853. Dekat sebelah kredit kena follow lah. 5,853 juga. Okey, next. Okey, kemudian apa yang berlaku? Okey, kemudian kita tengok tadi, dekat sebelah debit memang dah cukup kan 5,853. Tapi dekat sebelah kredit kita cuma ada 560 saja. Jadi kita kena cari berapakah baki tunai yang masih tinggal dalam perniagaan kita. So macam mana caranya? So kita kena ada satu angka yang bila kita tambahkan dengan 560, dia akan dapat jawapan sama macam dekat debit, 5,853. Okey, so ataupun cara yang mudah macam mana? Kita ambil je 5,853 ni, kita tolak dengan 560. Pandai Wani. Okey, kita tolak dengan 560. So kita akan dapat jawapan 5,293. Okey, so kita akan tuliskan apa dekat tarikh. Sama juga kita akan tuliskan hari terakhir dalam bulan Julai iaitu 31 dan butir dia apa? Baki HB. Baki HB ialah baki hantar bawah. Okey, so kita dah dapat dah. So apa maksud 5,293 ni? Maksudnya ialah itulah tunai yang masih tinggal dalam perniagaan kita pada 31 Julai. So tunai ni nantilah yang akan kita bawa ke bulan Ogos. So bila kita nak start Ogos, kita akan start dengan 5,293. Okey. Sekarang kita buat proses yang sama untuk kolom bank pula. Okey. Kita tengok bank. Sama juga macam mana step dia tadi. Kita mula dengan jumlahkan dulu bank di bahagian debit dan juga bank di bahagian kredit. So kalau kita tengok bank dekat debit, kita ada 32,000, kita tambahkan dengan 2,300. So berapa jumlah dia? 34,300. Okey, kemudian di sebelah kredit, kita ada 300, 800, 1,350 dan 5,200. Jadi kalau pelajar totalkan, jumlahkan semua bank dekat bahagian kredit ni, jawapan dia ialah 7,650. Yang tu jangan tulis kat mana-mana lah. Kita cuma nak tahu je berapakah jumlah dia, 7,650. So siapa yang lebih besar? 7,650 ke ataupun 34,300? Of course lah 34,300 kan? Betul. So angka yang lebih besar kita akan letakkan sebagai jumlah di bawah kedua-dua belah. Okey. So sekarang kita akan cari baki HB untuk kolom bank pula. Macam mana caranya tadi? Kita kena ada satu angka. Bila kita tambahkan angka tu dengan 4 angka yang dah sedia ada ni, jawapan dia mesti kena dapat 34,300. Okey? So pelajar-pelajar boleh kira lah guna kalkulator. Okey, now kita tengok jawapannya berapa. Itu jawapannya. 26,650. So bila 26,650 ni kita tambah dengan 300. Kita tambah dengan 800. Kita tambah dengan 1350 dan kita tambah dengan 5,200. Maka jumlahnya akan tambah pula dengan 26,650 ni, maka jumlahnya ialah 34,300. Okey, cikgu dah tersalah sekejap ya. Okey. Okey. So dah, okey dah. Maksudnya apa? Sekarang berapakah baki tunai kita yang masih ada di bank pada 31 Julai? Berapakah baki tunai yang baki tunai di bank? Okey, pada 31 hari bulan. Okey, bakinya ialah 26,650. Maksudnya dalam bank perniagaan kita masih ada duit sebanyak 26,650. Okey, step yang seterusnya.
Okey, step yang seterusnya ialah bila kita dah settlekan kita punya kolom tunai, kita dah selesaikan kita punya kolom bank, sekarang kita nak buat apa? Kita nak kira ada tak diskaun diberi di sebelah debit, ada tak diskaun diterima di sebelah kredit. Kalau ada, maka kita kena jumlahkan di bawah juga. Sama macam kita jumlahkan yang tadi tu. Okey? So kalau kita tengok dalam soalan ni, diskaun diberi ada satu, iaitu RM77. So kita totalkan dapat 77 lah. Okey? Manakala diskaun diterima di sebelah kredit kita ada RM45. So kita totalkan kita dapat RM45. Yang ni sebab dia ada satu diskaun diberi dan satu diskaun diterima. Kalau ada lebih daripada satu kita jumlahkan. Okey, so dah complete dah kita punya jumlah dekat bawah tu semua dah selesai. So seterusnya ialah nampak tak anak panah tu? Okay, apa kita nak buat dengan anak panah tu? Okey, sekarang baki hantar bawah untuk tunai dan baki hantar bawah untuk bank. Kita kena pindahkan ke bulan Ogos pula. Kan kita kan dah berada di 31 Julai, dah bulan terakhir. Dah hujung bulan. So, dah hujung bulan. So kita nak masuk bulan yang baru iaitu Ogos 1. So kita kena bawa masuklah yang 5,293 tunai dengan 26,650 bank ni tadi kita kena pindahkan ke Ogos 1 dan cara nak pindahkan dia mesti kena bersilang. Okey, kalau baki HB tu berada di sebelah kredit, maka baki yang bulan Ogos nanti tu, baki awal Ogos tu akan berada di sebelah debit. Okey. So sekarang kita tengok jawapannya. Macam tu jawapannya. Okey, kita just bawa turun dan kita tuliskan tarikh Ogos 1. Okey. Kemudian kita tuliskan butir baki BB. BB maksudnya bawa ke bawah. Okey, dan kita pindahkan tunai 5293, kita masuk ke kolom tunai dekat sebelah debit ni. Dan kemudian angka bank yang 26,650 tu kita akan pindahkan ke dalam kolom bank di debit dengan jumlah yang sama. Okey, maka selesailah kita punya catatan penutupan. Kita dah imbangkan buku tunai kita. Kita dah kenal pasti dekat mana kita punya kedudukan tunai dan kita dah kenal pasti dekat mana kedudukan bank kita. Okey. Jadi cikgu, walaupun ada banyak kolom, walaupun ada banyak butir untuk akaun yang lain, apa yang kita perlu bawa ke bawah adalah tunai dan bank sahaja kan cikgu? Ya, sebab ini semua yang dicatatkan tu maksudnya kita dapat duit daripada mana dan kita bayar ke mana. Okey, yang tu semua kita dah kira. So inilah jumlah yang masih tinggal. Okey, kita ada 5,293 tunai di tangan dan kita ada 26,650 tunai di bank. Okey, so selesai buku tunai kita. Semua murid atas talian macam mana? Faham tak cikgu ajar? Okey. Faham. Okey, kita nak pastikan mereka masih ada di sini cikgu. Betul. Okey, jom kita sambung cikgu. Okey, kita sambung yang seterusnya. Okey, ini adalah yang terakhir iaitu buku tunai runcit. Okey, apakah itu buku tunai runcit? Kita nak rekodkan semua urus niaga dengan amount yang kecil. Okey, yang tidak sesuai menggunakan cek untuk bayar. So apa antara belanja yang menggunakan jumlah yang kecil? Okey, macam yang kita tengok dekat dalam ni, dia peniaga membeli kertas A4 dan pen penanda. Okey, harganya ialah RM35. Okey, so kita akan guna buku tunai runcit. Kemudian upah mencuci pejabat dengan harga RM80. So kita akan gunakan buku tunai runcit. Pinjaman Davis, Davis ni mungkin pekerja lah. Okey, dia nak buat pinjaman dan pinjaman dia sikit, dia nak pinjam 100 saja. So kita akan rekodkan dalam buku tunai runcit dan kemudian ada surat berdaftar. Okey, kita nak post surat berdaftar, dia punya kos ialah RM60. So yang kecil-kecil tu semua kita akan rekodkan ke dalam buku tunai runcit. Selain daripada tu apa? Kita ada contoh bayaran parking, ataupun kita nak beli nak completekan kita punya pantry, kita beli teh, kopi, gula, semua tu kita akan pakai duit daripada buku tunai runcit. Okey. So sebelum kita nak buat jumlahkan semua lajur yang ada, kita nak imbangkan buku tunai runcit kita ni dan kita nak rekodkan recoupment. Buku tunai runcit ada satu istilah namanya recoupment. So apakah recoupment itu? Jom kita tengok sama-sama. Okey. Dalam buku tunai runcit, kita ada satu sistem yang kita panggil sebagai sistem panjang. So, apakah yang dimaksudkan dengan sistem panjang? Iaitu jumlah yang telah dibelanjakan dalam tempoh tersebut akan digantikan semula untuk mendapatkan jumlah asal. Okey, pada setiap awal bulan, tunai atau cek akan dikeluarkan untuk tujuan recoupment mengikut jumlah wang yang telah dibelanjakan. So maksudnya dekat sini, kalau dalam sebuah perniagaan tu ada accountant yang jaga
tunai dan bank tadi yang kita record dalam buku tunai. Ada seorang lagi accountant, dia cuma jaga buku tunai runcit. Dia handle buku tunai runcit ni. So, buku tunai runcit, setiap awal bulan, dia kena ada jumlah yang sama. Dia kena satu jumlah yang fix. Okey, kalau kita kata 300, pada awal bulan 300, so nanti bila sepanjang bulan tu guna. Okey, lepas tu kita akan kira berapa baki yang masih tinggal dan berapakah yang telah dibelanjakan. So nanti next month, okey, accountant yang jaga tunai dengan bank tadi tu, dia akan top up. Dia akan top up tunai runcit yang dah berkurang tu tadi, yang telah dibelanjakan tu, dia akan top up jumlah yang sama supaya setiap awal bulan buku tunai runcit akan sentiasa 300. Itu yang kita panggil sebagai recoupment. Okey. Jadi sebelum kita nak teruskan dengan membuat latihan untuk soalan ini, cikgu, kita nak bagi mereka di rumah untuk berehat seketika. Wani faham kau ni dia macam bermain dengan minda kita. Jadi Wani nak bagi anda berehat seketika dan kembali selepas ini dalam Sukses SPM 2021. Jangan ke mana-mana. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Kembali dalam Sukses SPM 2021 bersama dengan saya, Wani Carey, dan kita masih lagi bersama dengan cikgu kita, Cikgu Islina, dan 6 murid dari 2 sekolah yang berbeza hari ini untuk kita belajar prinsip perakaunan buku catatan pertama siri 2. Jadi dah banyak yang kita belajar hari ini dan sekarang ini di segmen terakhir ini kita nak pergi kepada apa, cikgu? Okey, kita nak pergi kepada buku catatan pertama yang terakhir, iaitu buku tunai runcit. So dekat buku tunai runcit ni nanti kita nak belajar macam mana cara kita nak menjumlahkan semua lajur yang ada, kemudian kita nak imbangkan dia dan kemudian kita nak record recoupment. Baik. Okey, tadi cikgu dah terangkan kan apa itu sistem panja, iaitu satu sistem di mana buku tunai runcit tu akan dikembalikan jumlah yang asal sebanyak mana yang telah dibelanjakan tu tadi. So every month, awal bulan tu buku tunai runcit akan ada satu jumlah yang fix yang memang dah tetap. Kalau dia dah set 300, so every month kena 300 lah top up supaya jadi balik 300. Dan belanjakan and then top up balik supaya jadi balik 300. Okey, sekarang kita tengok contoh lah. Okey, yang ni tadi cikgu tunjukkan. Yang ini contoh buku tunai runcit. So nampak macam dah siap tapi sebenarnya kita tak jumlahkan lagi lajur-lajur tu. Okey, dan kita nak imbangkan dia. Jadi cikgu nak minta bantuan siapa ya untuk tolong cikgu jumlahkan lajur-lajur. Okey. Okey, Azim. Azim dah angkat tangan. Okey, sila Azim. Okey, baiklah. Pertama, kita kena jumlahkan semua kolom yang ada, iaitu kolom penerimaan, kolom pembayaran dan kolom analisis bayaran. Okey, kena jumlahkan semua. Okey, kita jumlahkan semua kolom, iaitu kolom penerimaan, pembayaran dan analisis bayaran. So, analisis bayaran dekat sini ada 4 kolom yang terdiri daripada alat tulis, pos, belanja pejabat dan pelbagai. So macam mana cara kita nak jumlahkan? Senang je, tekan je kalkulator. Kan? Okey, so kita akan rekodkan penerimaan adalah 300. Okey, pembayaran tu berapa? Nanti kita tengok jawapan dia berapa ya, pembayaran tu. Okey, manakala analisis bayaran, so setiap satu tu cuma ada satu saja belanja yang telah berlaku. Alat tulis sebanyak RM35. Pos 60, belanja pejabat 80 dan pelbagai ialah 100. So itu step yang pertama, kita jumlahkan dahulu semua lajur yang ada. So kita tengok jawapan dia. Itu dia. Okey. So untuk penerimaan 300, untuk pembayaran 275 dan inilah analisis bayaran. Daripada mana datangnya 275 tu? Daripada pecahan-pecahan inilah. Okey, so bila kita jumlahkan, kita akan dapat jawapan dia 275. So apa maksud 275 tu? Itulah buku tunai runcit yang telah digunakan sepanjang bulan Julai. Okey, so sekarang next step. Okey Azim, macam mana kita nak buat step yang seterusnya? Azim boleh jawab lagi tak? Boleh, cikgu. Okey, good. Seterusnya, kita kena letak dekat garis bawah sekali tarikh 31, butanya baki HB ataupun baki hantar bawah, nilai RM25 di kolom pembayaran. Macam mana saya dapat RM25? 300 tolakkan dengan 275. Okey. Azim kata, next step ialah kita akan masukkan tarikh Julai 31. Ya. Okey, kemudian dekat butir kita akan rekodkan baki HB. Baki hantar bawah. Dan kemudian kita akan masukkan berapakah jumlah tunai runcit yang masih tinggal. Okey, setelah kita belanjakan sebanyak 275.
Asalnya kita ada berapa? Kita ada 300. Kita dah belanjakan sebanyak 275. So berapakah yang masih berbaki? Masih tinggal. Iaitu RM25. So yang 25 tu kita kena record dalam kolom pembayaran macam ni. Macam tu. Okey. Selepas kita dah recordkan RM25 tu tadi, kita kena jumlahkan di kedua-dua belah. So maksudnya penerimaan kena ada 300, pembayaran juga kena ada 300. So sama-samalah dia kena seimbang. So maksudnya apa? Nanti bulan depan kita kena top up balik tunai runcit yang telah digunakan iaitu 275 tadi tu untuk menjadikan ianya balik semula kepada angka asal dia iaitu 300. Okey, so sekarang Azim boleh tak teruskan next step dia apa? Next step dia, kita kena bawa RM25 tu ke bulan hadapan iaitu 1 Ogos dan kita kena buat recruitment di mana kita akan dapat sama ada tunai ataupun cek. Tunai ataupun cek ni kita gunakan untuk top up balik jumlah yang telah dibelanjakan. Iaitu RM275. Okey. Terima kasih Azim. Okay, thank you Azim. So dia kata kita akan top up balik. Kita record, cara record dia macam ni. Okey. Yang RM25 tu tadi, okey, kita kena turunkan. Okey, maksudnya itulah baki tunai runcit yang masih tinggal. So kita kena bawa dia ke bulan Ogos lah. Okey, so sekarang kita punya tunai runcit hanya tinggal RM25 saja. So apa yang kita kena proses seterusnya? Yang kat sinilah kita kena kata kita record recruitment. Kita kena tambah balik duit sebanyak mana yang telah dibelanjakan supaya dia punya baki awal tunai runcit sama je menjadi 300 balik semula. Okey. So dekat sini kita akan letakkan dekat bahagian baki di bawah baki BB tu tadi. Tak nampak. Okey. Okey, dekat bawah tu kita akan top up sebanyak 275. Okey, pada tarikh Ogos 1 dan butirnya ialah sama ada bank kalau pengurus akaun yang jaga buku tunai runcit ni dapat cek, so kita akan gunakan, dia akan record sebagai bank lah. Tapi kalau dia dapat tunai, dia akan record sebagai tunai. Okey, so maksudnya kita faham RM25 adalah baki tunai runcit daripada bulan lepas dan RM275 adalah jumlah yang ditop up semula supaya tunai runcit kembali kepada jumlah yang asal iaitu RM300. Okey. So selesailah semua, kita dah rekodkan ke 4 buku catatan pertama. Okey, iaitu jurnal am, jurnal khas, buku tunai dan buku tunai runcit. Okey, jadi kita dah belajar banyak benda dalam buku catatan pertama hari ini. Dan akhir sekali cikgu, sebenarnya buku tunai runcit ni lah kalau perniagaan kecil-kecilan dapat tengok sama ada mereka ada untung atau rugi dalam perniagaan mereka pada setiap bulan tu. Betul tak cikgu? Dia sebenarnya buku tunai runcit ni sebenarnya dipanggil sebagai petty cash. Petty cash, ya. Petty cash akan jumlah kecil, memang dibelanjakan untuk jumlah yang kecil-kecil saja. Kalau jumlah yang besar, kita akan record dia dalam buku tunai. Kita dah tengok tadi kan buku tunai, yang ini buku tunai runcit. Alright, jadi itu dia kalau siapa yang nak buka bisnes sendiri lepas ni, kena kuasai buku catatan pertama dulu. Betul ya cikgu? Betul Wani. Okey, jadi itulah dia pembelajaran kita hari ini dalam subjek prinsip perakaunan buku catatan pertama siri 2. Jadi Wani nak ucapkan terima kasih banyak kepada Cikgu Islina binti Bakar dari Sekolah Menengah Kebangsaan Putra Perdana Puchong Selangor atas ilmu yang telah dikongsikan hari ini. Dan kepada semua pelajar di atas talian, Kak Wani ucapkan terima kasih kepada Muhammad Amirul, Muhammad Syazwan, Hafiz Edwan, Abdul Azim, Faris Danish dan juga Amar Hakim. Kak Wani doakan agar anda berjaya mencapai cita-cita pun boleh cikgu. Cita-cita anda yang anda ingini dan menjadi seorang pelajar kebanggaan Cikgu Islinah dengan belajar prinsip perakaunan dan dapat markah yang cemerlang. Okey? Dan lepas ni, lepas kita dah penat belajar akaun, lepas ni kita nak teruskan dengan subjek pemprosesan makanan sebentar saja lagi dalam Sukses SPM 2021. Jumpa lagi. Bye-bye. Assalamualaikum. Didik TV KPM. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Siti Nurhaiza binti Zainal, ibu kepada Khairul Izzah Naimi binti Khairul Naim yang merupakan pelajar Sekolah Agama Menengah Bandar Baru Salak Tinggi. Saya berharap dan mendoakan agar anak saya Khairul Izzah dan rakan-rakannya berjaya memperolehi keputusan yang cemerlang di dalam subjek prinsip perakaunan untuk SPM 2021 ini. Saya juga berharap mereka semua akan memperolehi keputusan yang cemerlang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya Nasrah binti Sujani,
Ibu kepada Muhammad Naim bin Zainal Abidin. Anak saya merupakan pelajar dari Ma'had Integrasi Tahfiz Selangor Sabak Bernam. Anak saya merupakan calon SPM 2021 dan mengambil mata pelajaran Prinsip Perakaunan. Saya mendoakan agar anak saya Muhammad Naim serta rakan-rakannya dapat melakukan yang terbaik dalam mata pelajaran Prinsip Perakaunan serta mata pelajaran yang lain dan dapat mencapai kecemerlangan dalam peperiksaan SPM yang akan datang. Saya juga mendoakan agar semua calon SPM 2021 dipermudahkan dan mendapat kecemerlangan. Pasti boleh.